Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfir lahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yuti'il hadiya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah karunia-Nya kita masih lagi diberikan pernafasan untuk meneruskan perjalanan hidup kita di muka bumi Allah yang fana ini. Alhamdulillah, semalam tadi saya dah baca banyaklah dalam untuk tahun kelima Hijrah. Apa yang berlaku pada tahun kelima Hijrah, ya, kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini saya sambunglah, saya sambung siang ni, kita bercuba habiskan 65 ni. Jadi malam kan kita masuk ke tahun ke-6, ya. Okey, dia ada tajuk kecil pada tahun yang kelima Hijrah ni, iaitu perkahwinan dengan Zainab binti Jahsh. Pada tahun ini, iaitu 5 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwini Zainab bin Jahsh. Ibunya Umaymah adalah ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu saudara maknanya dua pupu lah dia dengan Zainab ni. Selepas diceraikan oleh bekas hambanya itu Zaid bin Harisah, perkahwinan antara Zainab dengan Zaid berlaku disebabkan Rasulullah SAW telah meminangkan untuk Zaid. Kan? Jadi keluarganya berasa keberatan untuk menerima pinangan tersebut, memandangkan kedudukan Zainab yang mulia di kalangan kaum dia. Jadi Zaid tu semua anak angkat Rasulullah. Jadi kebiasaan orang-orang Arab, mereka tidak suka mengahwinkan anak-anak perempuan mereka dengan bekas hamba. Orang Arab yang hebat lah, bangsawan kan, dia tak nak anak-anak dia orang ni kahwin dengan bekas hamba. Dan meyakini bahawa tidak seorang pun di kalangan bekas hamba yang sekufu dengan anak perempuan mereka. Jadi Zaid tu sekalipun Rasulullah mengambil dia sebagai anak angkat, tetapi kedudukan tersebut tidak menjadikan dia mulia lah. Apabila Allah menurunkan firman dalam surah Al-Ahzab ayat 36 yang bermaksud, dan tidak harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki atau perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, akan ada bagi mereka pilihan yang lain mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat pada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat, dan kesesatan yang nyata. Maka keluarga Zainab berpendapat mereka mesti menerima pinangan tersebut. Kan? Apabila Zaid tinggal bersama-sama Zainab, Zainab memperlihatkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan dia, yang menyebabkan Zaid tak tahanlah hidup dengan dia. Kan? Zaid kan bekas hamba sahaya kan. Jadi dia hidup dengan si Zainab ni. Zainab adalah orang kaya kan, orang bangsawan. Jadi cara hidup dia tu lain lah, expenses tu lain kan. Jadi dia bercakap dengan Rasulullah yang dia tak boleh nak hidup dengan Zainab. Jadi dia nak menceraikan Zainab. Memandangkan kehidupan berkeluarga di antara Zaid dan Zainab seolah-olah satu perkara yang sia-sia, maka Allah mengarahkan Nabi-Nya supaya mengahwini Zainab setelah diceraikan oleh Zaid. Jadi bila Zaid dah ceraikan, jadi Rasulullah pun ambillah Zainab sebagai isteri. Selepas edah lah kan, bukan dia terus cerai ambil, tak, selepas edah. Ini dilakukan supaya persekintaan dapat dielakkan dan menjaga kemuliaan yang dimiliki oleh Zainab supaya tidak dihilangkan oleh perkahwinan dengan bekas hamba. Orang Arab ni dia orang yang bangsawan ni tak suka kalau bekas hamba. Jadi nanti kalau lepas dicerai, kalau Nabi tak ambil, nanti ada berlaku sesuatu yang tak cantik lah. Walau bagaimanapun Rasulullah bimbang orang-orang Yahudi dan Arab akan mencelanya disebabkan perkahwinannya dengan bekas isteri anak angkat dia. Itu saja yang baginda khawatir lah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zaid, "Janganlah kamu ceraikan isterimu dan bertakwalah kepada Allah." Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, maka Allah menegaskan hukum itu
dengan membatalkan tradisi yang mengharamkan perkahwinan dengan bekas isteri anak angkat. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, maka kahwinkan engkau dengan supaya tidak dapat keberatan kepada orang-orang beriman terhadap isteri-isteri anak-anak angkat mereka. Setelah anak-anak angkat itu menghabiskan keperluan terhadap isterinya dengan menceraikannya, dan sememangnya ketetapan Allah itu pasti akan terjadi. Ini surah Al-Ahzab lah, sambungan daripada perang Kandak kan. Jadi dia bersambung lah cerita tu. Kemudian Allah mengharamkan muslimin daripada mengambil anak angkat, disebabkan tindakan tersebut mendatangkan kemudaratan. Anak angkat. Anak angkat ni ada kes dulu-dulu pun, bila kita ambil anak angkat siap tukar nama bin kita. Mana boleh? Tak boleh itu. Kan? Tak boleh. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40, bukankah Nabi Muhammad itu menjadi bapa kepada seseorang daripada lelaki di langan kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penyudah segala nabi-nabi, dan Allah adalah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tambah lagi. Waalaikumsalam. Mana dapat Datuk Seri ni? Pandai kau. Semenjak hari tersebut, Zaid dipanggil dengan nama Zaid bin Harithah sebagai ganti kepada namanya sebelum itu, iaitu Zaid bin Muhammad. Sebelum tu Nabi tukar. Zaid tu bin dia. Jadi bila turun ayat Allah tu, tukar balik kepada nama asal dia, Zaid bin Harithah. Penukaran nama tersebut menyebabkan namanya disebut di dalam Al-Quran dan dibaca sepanjang masa. Jadi apa? Jadi benchmark lah. Jadi maksud dia, kalau kita ambil anak angkat, daripada kecil pun sekalipun, kita dapat dia punya surat beranak, jangan kita tukarkan anak tu kepada bin kita. Jangan, tak boleh. Tak boleh. Semenjak hari tersebut, Zaid dipanggil dengan nama Zaid bin Harithah. Digantilah sebelum tu dengan Zaid bin Muhammad. Bila turun ayat tu, tukar balik. Sebahagian ahli sejarah dan mempunyai tujuan yang rendah mengatakan mengenai kisah ini, perkara-perkara yang tidak diperkatakan kecuali oleh mereka yang hilang kematangan dan tidak memahami hakikat yang diperkatakan. Mereka menyebut bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW menziarahi Zaid. Rasulullah SAW melihat isterinya secara tidak sengaja kerana tiupan angin yang telah membuka penutup muka dia. Dengan itu Rasulullah jatuh cinta kepadanya. Apabila Zaid datang, baginda menceritakan rasa hatinya. Zaid berpendapat bahawa di antara kewajipannya ialah menceraikan isterinya. Dengan itu beliau pergi berjumpa dengan Rasulullah dan mengatakan keazamannya, dan Rasulullah melarangnya sehingga akhir kisah lah, ya. Di antara asbab dia lah, di antara asbab yang dia nak menceraikan isteri dia itulah. Di antara perkara yang membuktikan pembohongan kisah ini adalah perempuan Arab ketika itu tidak mengenali penutup muka. Ni ada kisah ni adalah kisah yang direka. Scammer. Ada scammer. Dulu-dulu pun ada scammer dah. Dulu-dulu pun ada scammer. Di antara perkara yang membuktikan pembohongan kisah ini ialah perempuan Arab ketika itu tidak mengenali penutup muka. Dia tak pakai tutup muka. Zainab pula adalah anak perempuan kepada ibu saudara dia. Makna apa? Makna dua pupu lah Ibu saudara dia. Anak kepada ibu saudara dia. Ibu saudara, mak saudara. Sepupu dah. Sepupu. Beliau adalah di antara perempuan yang telah lama memeluk Islam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah. Di Mekah lagi Zainab ni dah memeluk agama Islam dah. Bagaimana boleh dikatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihatnya, sedangkan usia keislamannya menjangkau 10 tahun. Jadi ini cerita tadi yang atas tu adalah cerita scam daripada orang-orang yang dengkilah, dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sepupu baginda. Kan sepupu ni. Adakah baginda sallallahu alaihi wasallam hanya melihat secara tidak sengaja ketika angin membuka penutup mukanya? Soalan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengahwinkan dia dengan Zaid. Pada perkahwinan yang pertama Zainab tu Rasulullah yang mengahwinkan.
Jadi cerita tu tak betul lah. Cerita tu tak betul. Sekiranya Rasulullah SAW mencintainya, nascaya baginda akan mengahwininya dan tidak ada penghalang untuk menghalangnya daripada berbuat demikian. Jadi kalau daripada awal lagi Rasulullah dah memang cinta kepada Zainab, dia memang kahwin daripada awal lagi. Kan? Siapakah di kalangan kita yang dapat menggambarkan bahawa Rasulullah SAW yang berkata kepada kaumnya bahawa baginda SAW diutuskan oleh Allah, membacakan kepada mereka pagi dan petang arahan Allah kepadanya yang bermaksud, janganlah kamu menunjukkan pandanganmu kepada nikmat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Ini surah Al-Hijr ayat 88. Dan firman Allah lagi yang bermaksud, dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kamu berikan kepada beberapa golongan daripada mereka, itu menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini. Surah Taha ayat 131. Dan selepas itu baginda memasuki rumah salah seorang dari pengikutnya, melihat isterinya secara tidak sengaja dan kemudian jatuh cinta kepadanya. Itu soalan dia tu. Bukan macam tu. Nabi bukan macam tu. Nabi setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah, Nabi kahwin semua yang janda-janda yang mati pada peperangan. Cuma Aisyah saja, anak dara yang Nabi kahwini. Yang lain semua janda-janda. Maksud janda-janda ni yang telah kematian suami. Jadi Nabi ambil bagi mengenangkan pengorbanan suami-suami mereka tu. Jadi Nabi ambil jadi isteri Nabi. Perkara ini adalah serius yang dapat dirasai oleh hati kita. Sekiranya perkara seumpama ini berlaku kepada mereka yang rendah kedudukannya, nescaya ia cukup memalukan. Bagaimana pula sekiranya dilakukan oleh orang yang disepakati oleh semua ahli sejarah bahawa dia adalah manusia yang paling berakhlak, paling menjauhi perkara yang rendah martabatnya, dan paling cerdik, sehingga Allah memujinya dalam firman yang bermaksud, dan sesungguhnya benar-benar kamu seorang yang berakhlak agung? Tanya soalan itu. Tidak syak lagi perkara-perkara yang diada-adakan ini mempunyai kaitan dengan peristiwa Al-Gharanik. Ada cerita dia. Kita tengok apa cerita dia ni. Ia direka oleh musuh Islam untuk mencapai matlamat mereka. Syukur kepada Allah kerana ia bertentangan dengan dalil nakli. Dia bertentangan dengan dalil nakli lah. Dalil nakli ni daripada Al-Quran, Al-Quran dan hadis Nabi. Dan juga dalil akli, dalil daripada Al-Quran dan hadis, dan juga daripada akli akal. Tak masuk akal. Tidak ada syubhat lagi bahawa peristiwa sebenar ialah apa yang dinakalkan. Apa yang dinakalkan itu adalah pengertian yang disimpulkan oleh Al-Quran di dalam firman Allah, di dalam surah Al-Ahzab ayat 37, sambungan daripada peperangan Al-Ahzab tu, ada lagi cerita dia yang bermaksud, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang yang dikurniakan Allah, dan engkau juga telah berbuat baik kepada dia, jangan ceraikan isterimu itu, dan bertakwalah kepada Allah. Nampak? Dirakamkan dalam Al-Quran. Sedangkan engkau menyembunyikan hatimu perkara yang Allah menyatakannya, dan engkau pula takut kepada manusia, padahal Allah jualah yang berhak engkau takuti. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isinya, kami kahwinkan engkau dengannya supaya tidak ada keberatan kepada orang-orang beriman terhadap isteri-isteri anak-anak angkat mereka. Setelah anak-anak angkat itu menghabiskan keperluannya terhadap isterinya, menceraikannya, dan sememangnya ketetapan Allah itu terjadi. Macam tu. Maksud dia, anak angkat dia dalam ini dirakamkan isteri kepada anak-anak angkat itu, menghabiskan keperluan dia itu menceraikan dia, habis iddah, Nabi boleh mengambil dia sebagai isteri. Itu yang telah ditetapkan oleh Allah. Surah Al-Ahzab ayat 37.
Apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran ialah perkahwinan Rasulullah SAW dengan Zainab, dan dia tidak menyatakan selain daripada itu. Al-Quran adalah sebaik-baik bukti. Itu dia. Kita ni orang Islam kena pakai Al-Quran dengan hadis lah sebagai kita punya bukti-bukti lah yang kalau dirakamkan dalam Quran, kita tak boleh deny lah. Benda tu sahih. Ya. Mengenai dan kamu tidak, Al-Ahzab ayat 53, dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasulullah dan tidak boleh berkahwin dengan isteri-isterinya sesudah ia wafat selama-lamanya. Sesungguhnya segala yang tersebut itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Jadi dalam surah Al-Ahzab juga ayat 53 Allah Ta'ala telah merekodkan bahawa isteri Nabi, isteri-isteri Nabi, bila Nabi wafat, jadi mereka ni tidak boleh berkahwin lagi. Tak ada orang lain boleh kahwin dengan bekas-bekas isteri Nabi, ya. Tak boleh. Dia telah digadgetkan. Jadi kalau masa Nabi meninggal tu, itu hari siapa? Banyak lagi isteri yang ada. Aisyah, ada lagi banyak kan? Semua tak boleh berkahwin tu. Dia orang tu sampai mati lah, sampai mati. Tidak boleh berkahwin. Isteri Nabi setelah Nabi wafat tidak boleh berkahwin. Mengenai wanita muslimah selain daripada isteri Nabi SAW, mereka diperintahkan supaya menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan mereka sama seperti perintah yang diberikan kepada lelaki. Kalau yang mana orang lain selain daripada isteri Nabi, dia kena jagalah, kena jaga dia punya kehormatan, dia punya aurat dia, semua dia kena jagalah. Mereka juga diperintah supaya tidak menampakkan perhiasan kepada bukan mahram kecuali perhiasan yang biasa seperti cincin di jari, inai di kuku, celak di mata. Apa yang tersembunyi pula tidak boleh diperlihatkan seperti gelang tangan, gelang kaki, rantai, mahkota di kepala, anting-anting dan lain-lain. Itu kalau pakai tak boleh nampak. Yang boleh nampak cuma apa tadi cakap? Yang boleh nampak cincin. Sebab aurat dia okey dekat situ. Cincin boleh buka, boleh pakai, boleh nampak. Inai di kuku, boleh nampak. Kalau dekat kuku tu ada inai, boleh dia perhiasan kan, boleh nampak. Lepas tu lagi tu celak dekat muka. Sebab muka tu adalah aurat, muka tangan. Tapi kalau rantai dalam, rantai tak boleh nampak. Gelang kaki tak boleh nampak. Sebab kalau nampak gelang kaki, nampaklah aurat dia. Nampak rantai, nampaklah aurat dia. Itu yang kata tak boleh tu. Maksud perhiasan yang zahir dan tersembunyi adalah dilihat daripada sudut tempat letak dia. Jadi dekat mana letak dia? Dekat mana letak dia? Jadi kalau letak dia dekat tempat-tempat yang di dalam, di bawah aurat, bila nak tengok kena buka aurat, tak boleh. Tak boleh, ya? Tak boleh. Mereka juga diperintah supaya menutup belahan leher baju dengan tudung kepala supaya dada mereka tidak terbuka. Tengok tu. Sebab ada setengah orang kan dia dekat dada tu kan terbuka dia punya untuk pakai baju tu kan. Ada butang pun, walau ada butang, tapi bila dia pakai tudung, benda tu tutup. Jadi rantai pun tak nampak. Kan? Mereka juga diperintahkan menutup belahan leher baju dengan tudung kepala supaya dada mereka tidak terbuka. Ini kerana belahan leher baju perempuan pada masa itu terbuka luas sehingga menampakkan leher, dada dan sekitarnya. Ini kalau tak pakai tudung kepala tu, gagal lah. Kan? Nampaklah aurat dia. Jadi dia kena pakai tudung kepala untuk menutupkan bahagian leher dan dada dia. Mereka memakai kain tudung yang menutup bahagian belakang sahaja. Mereka juga dilarang daripada menghentak-hentak kaki mereka dengan tujuan supaya diketahui mereka memiliki gelang kaki. Itu pun salah, tak boleh. Kalau pakai gelang kaki yang ada loceng tu, kalau jalan kena jalan perlahan-lahan, jangan bagi bunyi loceng tu. Jalan perlahan-lahan, jangan jalan macam jalan kaki untuk tu. Hentak, jadi bagi bunyi loceng kan, tak boleh. Tak boleh ya. Lagi-lagi pula nak bagi orang tahu yang dia lalu kan, dia jalan kuat tu bunyi loceng, kring kring kring. Ada kalau tengok dalam cerita Hindustan tu kan lalu. Tak boleh.
Tak boleh ya. Apabila larangan daripada menzahirkan bunyi perhiasan diletakkan selepas larangan daripada menzahirkan, yakni menampakkan perhiasan, maka dapat dipahami bahawa larangan menampakkan, yakni mendedahkan tempat letak perhiasan tu lebih dahsyat lagi lah, lebih kuat lagi lah. Yang tu lagi tak boleh. Yang bunyi ni pun dah tak boleh, apatah lagi sampai nampak. Lagilah tak boleh, lagilah berat. Maksud dia macam tu. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka sahaja, ataupun bapa mereka, atau bapa mertua mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau anak-anak saudara mereka, dan anak-anak bagi saudara-saudara lelaki, dan anak-anak bagi saudara-saudara perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji mereka daripada lelaki yang telah tua. Kalau nak sangat yang tua dah. Dah memang dah out dah kan. Yang telah tua dan tidak berkeinginan pada perempuan. Tengok perempuan pun dah malas dah. Tak apa. Sampai tak macam tu. Ataupun kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang apa yang tersembunyi daripada perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Surah An-Nur ayat 31. Pakaian perempuan di zaman permulaan Islam adalah sama seperti pakaian mereka di zaman jahiliah. Sama je pakaiannya. Masa zaman jahiliah dengan zaman permulaan Islam sama. Mereka memakai pakaian harian yang mendedahkan lengan, dan bahagian yang sepatutnya ditutup ialah kain tudung. Tidak ada bezanya di antara pakaian seorang hamba dengan seorang merdeka. Para pemuda dan lelaki gatal mengganggu gadis-gadis yang keluar untuk melaksanakan kerja mereka di kebun kurma dan membuang air. Mereka berani mengganggu perempuan merdeka dengan alasan mereka menyangkanya hamba. Tengok. Nakal. Nakal juga orang-orang jahiliah ni dulu. Mentang-mentanglah hamba dengan apa ni, yang bukan hamba tu sama je pakaian ni perempuan ni tu. Jadi dia orang pun buat trik boy. Oleh itu, perempuan muslimah diperintahkan supaya memakai pakaian yang berlainan. Berlainan dengan pakaian hamba perempuan, iaitu dengan cara melabuhkan pakaian mereka bagi menutup kepala dan seluruh tubuh demi menjaga kesucian dan harga diri. Itu nampak dia upgradekan lah. Tak bagi nampak sangat. Dengan itu mereka tidak diganggu. Itu salah satu dia untuk mengelakkan daripada diganggu. Yalah, betul lah. Kalau tak jaga, kalau terdedah aurat, memanglah orang-orang tak jahiliah sekarang pun ganggu. Apatah lagi zaman-zaman jahiliah dulu. Lagilah diganggu. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaian mereka bagi menutup seluruh tubuhnya, yakni semasa keluar daripada rumah lah. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal. Maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Al-Ahzab ayat 59. Mengenai berhijab pula tidak dapat dilihat oleh lelaki yang ingin melamar. Ia tidak pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa zaman Nabi pun tak pernah berlaku, dan juga salafus soleh pun tak pernah berlaku. Syarat yang bijaksana mensyariatkan perkara tersebut supaya lelaki meminang dapat mengenali calon isterinya sehingga persetujuan dan keserasian dalam perkara yang diijma'kan oleh para ulama benar-benar wujud di antara bakal suami isteri. Hujatul Islam Imam Az-Ghazali menyebut dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, syarat
memberikan peringatan supaya memelihara sebab-sebab menyuburkan perasaan kasih sayang. Oleh sebab itu disunatkan melihat calon suami atau calon isteri. Beliau berkata lagi, apabila Allah mencampakkan sesuatu perasaan ke dalam jiwa seseorang terhadap perempuan, maka dia hendaklah melihatnya. Sesungguhnya dengan melihat di antara mereka berdua daripada sentuhan kulit dan kulit. Apa yang disebut adalah tujuan mubalaghah. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya pada mata orang-orang Ansar pada waktu malam terdapat sesuatu. Oleh itu, apabila salah seorang daripada kamu ingin mengahwini mereka, dia hendaklah melihatnya. Ada ulama yang mengatakan bahawa mata perempuan Ansar kabur dan airnya meleleh keluar. Ada yang mengatakan mata mereka kecil. Macam-macam dakwaan daripada ulama-ulama yang terdahulu. Sebahagian orang saleh tidak mengahwinkan anak perempuan mereka kecuali selepas melihat bakal menantu dia. Ada setengah macam tu. Dia nak tengok bakal menantu dia dulu, baru dia boleh kahwinkan. Kerana sikap berhati-hati daripada tertipu. Tertipu kan. Tiba-tiba dia Minang katanya anak dia comel. Tiba-tiba anak tak berapa sempurna kan. Macam tu. Jadi tak nak benda tu berlaku lah. Bukan perkara ganjil untuk mengatakan bahawa kerosakan yang berlaku dan pengenepian tarbiyah berbentuk keagamaan yang membawa kepada kemuliaan akhlak menyebabkan seluruh umat Islam di kurun pertama memandang baik tindakan perempuan memakai hijab demi menghapuskan kerosakan dan mengelak daripada berlakunya fitnah. Itu pun satu juga. Boleh mengelakkan daripada berlakunya fitnah dan juga kerosakan lah. Kalau kadang-kadang orang kalau tak pakai dengan sempurna ni kan macam-macam hal boleh berlaku kan. Jadi kerosakan banyakkannya merosakkan lah. Haji difardukan. Pada tahun kelima hijrah ni juga ibadah haji difardukan. Kita baca, tengok apa cerita dia. Pada tahun ini, iaitu 5 hijrah, berdasarkan kepada pendapat majoriti ulama. Banyak ulama berkata, Imam Syafi'i berpendapat bahawa haji difardukan pada tahun 6 hijrah ketika berlaku perjanjian Hudaybiyah berdasarkan firman Allah yang bermaksud dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Itu Imam Syafi'i lah. Tapi yang kebanyakannya kata 5 hijrah. Allah memfardukan ibadat haji kepada umat Islam bagi sesiapa yang mampu melaksanakan. Ini kena faham lah. Haji ni mampu dilaksanakan oleh muslimin di seluruh pelosok dunia. Macam kita sekarang ni Malaysia ni pun sama. Jadi kepada mereka yang belum lagi berdaftar haji, daftar haji. Buka akaun dekat TH. Dan bila buka akaun dekat TH, register haji. Kena buat registration haji. Dan dekat sana bila kita buat registration haji, TH akan lock 1,300. Dululah, wallahualam sekarang. RM1,300 dia akan lock dalam simpanan kita tu, menandakan kita telah berdaftar haji. Dan dia akan beri tarikh, tahun bila kita akan pergi. Saya itu hari, tahun bila saya buatkan untuk anak-anak saya. 6 orang sekali saya registerkan. Dia orang boleh pergi tahun bila? 2072. Pada masa tu, anak-anak saya umur dah 50, 60 dah. Jadi kalau tuan-tuan belum daftar haji, cepat-cepatlah pergi daftar. Tengoklah. Saya dengar dah sekarang 2100. Tahun 2100. Sempat tak sempat. Tapi dekat sini kita mesti mau faham. Haji ni ibadah yang mampu. Kalau tak mampu, mampu ni luas pengertian dia. Tak semestinya kita ada duit tu mampu. Sekarang kita ada duit pun tak mampu pergi. Sebab mengikut giliran. Jadi yang pentingnya kita punya ikhtiar, usaha kita tu. Kalau dekat Malaysia ni kita melalui tabung haji, masukkanlah duit di dalam tabung haji, bukakanlah akaun dekat sana, register haji dan serahlah kepada Tuhan. Berdoa banyak-banyak. Mungkin mana satu hari dia panggil kita, terselit nama kita, kita boleh pergi.
Berserah betul-betul, ya. Dengan itu mereka menghadapkan diri kepada Allah, memohon kepadanya supaya dia menguatkan mereka dengan pertolongannya dan membantu mereka dalam beramal ajaran Islam. Ia juga boleh menguatkan hubungan dan kesatuan hati yang menghasilkan faedah yang besar kepada muslimin. Itu fardu haji tu, ya, haji tu. Dah masuk ke tahun 6 Hijrah. Jadi kita sambunglah malam ni, ya, lepas Isyak nanti insya-Allah lah. Kita sambung ke tahun ke-6 Hijrah. Jadi sebab tahun yang kelima ni panjang sangat. Malam tadi pun saya berusaha untuk menghabiskannya, tak habis juga. Jadi alhamdulillah petang ni saya tak ada apa tadi. Jadi sempatlah saya baca. Jadi habislah. Jadi makna sekarang ni selepas baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Munawwarah, tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah, apa yang berlaku setiap tahun dia ada peristiwa-peristiwa dia yang kita baca itu hari, daripada serangan-serangan kecil sampailah ke Badar Al-Kubra. Selepas itu orang-orang Quraisy tak puas hati, membalas dendam, dia orang datang dengan peperangan Uhud tahun keempat. Datang dengan peperangan Uhud tahun keempat dan mereka seolah-olah macam menang. Pada hakikatnya tak menang sebab dia macam tergantung. Pada awal dia memang nampak tentera muslimin yang menang, tapi disebabkan oleh kerana pasukan pemanah yang telah mengingkari arahan daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, mereka turun daripada bukit tu, maka Khalid Ibn Walid telah mengambil alih tempat itu. Dia bunuh yang tinggal 4-5 orang tu, dia bunuh semua dan dia mengambil alih bukit tu. Dia orang memanah daripada belakang. Jadi kucak-kacir lah orang Islam pada masa tu. Dan pada masa tu memang chaotic lah. Dekat bawah, dekat lembah tu memang chaotic lah. Itu yang sampai Nabi pun patah gigi lah, macam-macam. Jadi peperangan tu tak boleh kontrol lah. Sudah berlaku di luar daripada jangkaan. Dan orang-orang Quraisy dia orang merasakan dia orang dah menang. Jadi dia orang keluar daripada medan tempur. Lepas tu jumpa dengan geng-geng ni, kata kenapa kita keluar ni, kenapa kita tak patah balik kan? Jadi bila dia orang nak patah balik tu, Nabi pun dah bergerak ke gunung, ke atas bukit, tepi bukit Uhud tu ada satu gunung, ada satu gua tu. Jadi dia orang berkumpul dekat situ. Jadi itu tahun keempat. Tahun kelima peperangan Khandaq ataupun Ahzab. Ini disebabkan oleh Bani Kainuqa. Bani Kainuqa lah, Bani Kainuqa yang telah pergi ke Mekah berbincang dengan Abu Sufyan. Mereka bergabung dalam tentera yang dia orang bergabung. Sebab tu yang dipanggil peperangan Ahzab. Pergabungan daripada seluruh orang-orang kafir. Dia kolek sini sikit, kolek sini sikit. Dapatlah jumlah tenteranya seramai 10,000 orang. Berbanding dengan tentera Islam hanya 3,000 orang. Disebabkan oleh itu, Nabi mengadakan mesyuarah dan sahabat Salman Al-Farisi telah mencadangkan untuk dibina Khandaq, parit yang besar. Jadi ada satu kawasan tu dia orang bina Khandaq tadi, parit besar. Jadi parit tu besar dia, kalau kuda lari laju-laju lompat pun tak lepas. Maksud dia memang jauh lah, besar lah parit tu. Dan juga dalam. Sebab ada satu kes tu, siapa tu yang jatuh ke bawah, patah leher kan. Sebab tinggi. Memanglah kalau cuba nak buat juga sampai jatuh, bukan mati berperang, mati accident sebab cuba melintas parit tersebut, Khandaq tersebut, ya. Jadi pada masa itu juga Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar membantu, Jadi Allah Ta'ala telah mendatangkan angin yang sejuk pada malam. Jadi bila datang angin sejuk macam-macam lah. Lepas tu yang ada satu
satu orang, apa nama dia, lupa dah. Dia tu pun dia telah menyamar, dia cakap kat Nabi, Nabi aku sekarang dah Islam, ada tak apa-apa yang boleh aku bantu? Lepas tu Nabi pun cakap, kamu gunalah tipu muslihat, sebab peperangan ini tipu muslihat. Jadi dia pergi ke jumpa orang Yahudi yang tinggal satu lagi, Kainuko, Quraizah, Bani Quraizah. Jadi dia pergi kat Bani Quraizah, dia menceritakan pada Bani Quraizah kalau sebab Bani Quraizah telah mengkhianati perjanjian dengan muslimin. Mereka telah melanggar perjanjian. Jadi mereka dengan hasrat mereka ingin berjoin kumpulan tentera Ahzab. Jadi si hamba Allah tadi ni dia pergi dekat situ, jumpa dengan pemuka Bani Quraizah, dia cakap, korang masih percaya pada aku tak? Ya, padahal dia dah Islam kan. Kami memang percaya pada engkau. Okey, kalau kamu percaya pada aku, dia kata, sekarang ni kalau korang pergi jumpa dengan, kalau peperangan ni, kalau Quraisy, kalau dia orang kalah, dia orang boleh balik Mekah. Gortofan juga, dia orang pun balik sana. Jadi korang ni nak duduk dekat Madinah juga. Bagaimana kau nak melayan Nabi Muhammad nanti kalau kalah nanti? Jadi dia cakap macam itulah. Jadi memberi kekurangan keyakinan kepada Allahu Akbar. Jadilah Yahudi yang satu ni. Jadi mereka pun jadi macam seolah-olah mula-mula confident nak campur dengan orang Quraisy. Tapi bila setelah dikonfuskan oleh hamba Allah ni, mereka merasa gusar. Jadi gusar. Lepas tu dia pula pergi ke jumpa orang Quraisy. Dia jumpa orang Quraisy pun dia bercakap yang sama. Dia cakap orang Bani Kainuzah tak percaya pada orang Mekah, sebab orang Mekah ni kalau kalah boleh balik gitu je, tak apa nak tolong dia orang nanti, macam itulah lebih kurang kan. Jadi apabila benda tu sudah menggugat keyakinan mereka dalam kesatuan mereka, jadi pada malamnya Allah Ta'ala pula telah menghantar angin yang sejuk. Jadi dekat situ jadi macam-macam lah ya. Nabi suruh siapa pergi mengintip apa jadi pada tentera-tentera Quraisy ni. Pergi ngintip-ngintip, bahawa dia cakap dia orang ni dah nak balik Mekah. Okey, kita tunggu aje. Jadi memang betul lah dia orang balik ke Mekah kan. Jadi peperangan tu sebenarnya tidak berlaku lah. Cuma disebabkan oleh Allah Ta'ala cakap dia telah menghantar tentera malaikat. Itulah dengan hantarnya angin sejuk tu. Jadi setelah selesai peperangan Khandaq tu, bila Nabi dah balik daripada peperangan Khandaq, Nabi perangi golongan Yahudi Quraizah tu. Dia kepung selama 26 hari dan mereka mengaku kalah. Mereka membagi kondisi kepada Rasulullah supaya membenarkan mereka bawa anak-anak, harta keluar daripada Madinah. Dia nak ikut macam Bani Kainuqa, tapi Rasulullah tak terima. Rasulullah cakap, engkau keluar gitu aja. Senjata kena tinggal, harta benda pun kena tinggal. Jadi pada masa tu ramailah yang kenalah Jadi selepas peristiwa itu, Madinah dah tak ada orang Yahudi lagi lah. Sebab ketiga-tiga bangsa Yahudi, tribe dia tu, suku-suku tu dah habis semua, keluar daripada Madinah. Jadi nanti kita sambung tahun ke-6 malam ni, insya-Allah lepas Isyak kita akan sambung tahun ke-6. Apa terjadi pada tahun ke-6 hijrah Nabi. Kita tengok dia punya progres. Sebenarnya dia nampak progres yang mana menunjukkan kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mentadbir negara Madinah tu. Madinah tu boleh kita panggil negara lah. Negara Islam, ya. Okey, saya rasa setakat tu dulu untuk petang ni. Jadi insya-Allah kalau tak ada apa hal nanti malam nanti dalam pukul 10 macam tu, saya cuba pukul 10, tapi kadang-kadang dia overshoot sikit sebab kadang-kadang saya berbual dengan ustaz yang mengajar. Malam ni pun kita ada pengajian dekat surau. Jadi biasanya kalau ada pengajian
untuk ustaz-ustaz yang kita jemput tu, saya kena layan lah sebagai pengurusi, kita kena layan ustaz kita tu, kita bagi makan dia, kita hidangkan minuman. Selepas dia mengajar, tak apalah kita ukuah kita dengan tok guru kita kena jaga adab-adab kita. Sebab itulah menuntut ilmu ni tuan-tuan, pastikan kita dengan tok guru kita, adab kita tu, kita mesti meraihkan tok guru kita. Jangan kita tidak menghormati mereka, bila habis tu biar je dia balik itu, ya tak, jangan macam tu. Kami daripada dulu lagi kami memang raihkan tok guru kami. Kecuali tok guru dia kata minta maaf, Haji, saya malam ni saya tak boleh nak minum sekali ni, saya ada urusan lain. Kita raihkan lah. Kalau kita dah masak malam tu, kita sama-sama kita lah makan. Macam tu lah. Itu yang kita orang praktikkan. Ya, jadi insya-Allah malam ni kalau ni tak ada aral, dalam pukul 10 malam kita bertemu lagi untuk tahun ke-6 Hijrah. Apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.